ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam tazkirah ringkas pada tengah hari ini, saya ingin menarik perhatian kita semua kepada kisah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua sebagai pengajaran. Bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan nikmatnya kepada sesuatu kaum, tetapi kaum itu kemudiannya menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan masyarakat kita pada hari ini berhadapan dengan keganasan berterusan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi, pelampau Yahudi ini, maka adalah baik untuk kita melihat bagaimana Allah Ta'ala mengungkapkan beberapa kisah dan peristiwa tentang anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Ta'ala dia menganugerahkan nikmat itu adalah kerana kesabaran Bani Israel di atas kekejaman Fir'aun. Tapi kemudiannya mereka ini menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senario seperti ini bukanlah satu perkara yang pelik. Kerana dalam masyarakat kita hari ini pun ramai di kalangan manusia yang pada mulanya kita lihat dia orang yang baik, orang yang berpegang kepada Quran, orang yang berpegang kepada hadis, sama ada dalam bentuk masyarakat yang ramai ataupun individu-individu tertentu. Kadang-kadang kita lihat para pendakwah, asalnya pendakwah itu orang yang ikhlas, mukhlisina lahuddin, orang yang berjuang pada jalan Allah Ta'ala, tapi kemudiannya dia ada perkara-perkara sampingan yang menyebabkan dia menukar niatnya daripada asalnya berjuang pada jalan Allah Ta'ala, tapi kemudiannya bertukar kepada dalam bentuk keduniaan. Begitu juga kita lihat apa yang berlaku kepada manusia-manusia yang lain, yang mana pada peringkat awalnya mereka adalah golongan yang berpegang kepada Quran, mereka sabar di atas ujian-ujian Allah Ta'ala, tapi kemudiannya disebabkan nafsu mereka, maka mereka menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antara kisah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai pengajaran kepada kita ialah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin warazaqnahum minat tayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami berikan kepada mereka rezeki minat tayyibat, rezeki yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan, yakni apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Allah Ta'ala menceritakan kepada mereka bagaimana Bani Israel ini adalah satu kaum yang Allah Ta'ala bagi satu kedudukan yang sangat baik. Dalam keadaan mereka diuji, maka Allah Ta'ala memberikan kepada mereka satu maqam, satu darjat yang sangat baik. Termasuklah dianugerahkan kepada mereka nikmat-nikmat yang elok, termasuklah tempat tinggal yang baik, dalam arti kata tempat tinggal yang subur. Dalam keadaan iklim mereka, negara-negara kawasan yang mengeliling mereka adalah tempat yang tidak begitu sesuai untuk hidupan, padang pasir, tempat yang panas, kering kontang. Tapi tempat di mana Bani Israel tinggal adalah tempat yang dipenuhi oleh pokok-pokok, buah-buahan, kebun-kebun yang subur.
Tetapi kemudiannya Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Bani Israel ini yang diletakkan satu kemuliaan oleh Allah Ta'ala dengan diberi nikmat yang begitu baik. Kemudiannya dalam keadaan pada asalnya mereka tidak berselisih, dalam keadaan mereka itu bersatu padu, hidup dalam keadaan aman damai dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Tapi kemudiannya Allah Ta'ala menceritakan masalah yang timbul adalah akibat daripada pengetahuan yang mereka miliki daripada kandungan Taurat. Maknanya bila Taurat datang kepada mereka, bila mereka melihat kandungan Taurat itu tidak sesuai dengan jiwa mereka, tidak sesuai dengan nafsu, dengan cita-cita mereka, apatah lagi apabila diberitahu bahawa kemudiannya yang akan datang kepada mereka adalah golongan lain, seperti datangnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari kalangan mereka, maka mereka tidak boleh menerima perkara-perkara seumpama ini. Ini adalah contoh yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita renung. Bukankah hari ini berapa ramai di kalangan masyarakat kita yang beragama Islam, orang-orang Melayu yang beragama Islam, berpegang kepada Quran dan hadis, tetapi apabila mereka menemui ayat-ayat tertentu ataupun perintah-perintah Allah Ta'ala tertentu ataupun amalan-amalan tertentu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan mereka, lalu berlakulah perbalahan. Bukankah perbalahan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini berpunca daripada kandungan yang ada pada hadis Nabi? Bukankah perbalahan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini adalah ekoran daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran? Maka menyebabkan sebahagian daripada manusia ini yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, mereka kemudiannya meninggalkan ajaran Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana dalam keadaan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, dibinasakan Fir'aun, dibinasakan bala tentera Fir'aun, kemudian diberikan kepada Musa alaihi salam menguasai Mesir. Lalu Allah Ta'ala menceritakan wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu qaumahu wa ma kanu ya'rishun. Iaitu dan kami pusakakan kepada kaum yang ditindas itu negeri-negeri di bahagian timur bumi dan bahagian barat bumi yang telah kami berkati kepadanya, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangunkan oleh mereka. Ayat ini menyatakan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik kepada kaum yang sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Dalam keadaan mereka ditimpa dengan pelbagai penghinaan, pembunuhan dan sebagainya yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menggantikan kepada mereka satu bentuk yang lebih baik. Apa dia? Daripada penghinaan kepada kemuliaan. Daripada keadaan mereka berada dalam keadaan ditindas, kemudian mereka menjadi golongan penguasa yang menguasai bumi Mesir. Maka saudara-saudara kaum muslimin sekalian, lalu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana anugerah-anugerah lain umpamanya disebut dalam ayat yang lain, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunur. Allah Ta'ala menyatakan maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya daripada min jannatin wa uyunin wa kunuzin, daripada taman-taman dan mata air wa maqamin karim,
dan daripada perbendaharaan kedudukan yang mulia. Demikian halnya kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Demikian halnya kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Tapi tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku kemudiannya? Kalau kita mengikut logik akalnya, setelah kita dihina, kemudian Allah Ta'ala muliakan kita. Dalam keadaan kita telah dihambat dalam negeri kita, kemudiannya Allah Ta'ala memberi kuasa, memerintah negeri tersebut. Sepatutnya kita mengekalkan istiqamah kita kepada agama Allah Ta'ala. Tetapi ayat ini Allah Ta'ala menceritakan kemudiannya kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel, yang kemudiannya engkar kepada perintah Allah Ta'ala apabila mereka enggan memerangi kaum Amalekah yang menduduki kota Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala mencerai-beraikan mereka. Itulah realiti yang berlaku. Bila ada satu kaum Amalekah yang menguasai Baitul Maqdis, sepatutnya mereka memerangi kaum Amalekah supaya membebaskan Baitul Maqdis yang sebenarnya mempunyai sejarah lampau dengan sejarah Bani Israel. Tetapi kerana mereka berada pada kedudukan yang mulia, mereka bersenang lenang dengan kemewahan, dengan kekuasaan, lalu mereka tidak mau berjuang menentang kaum Amalekah yang menguasai Baitul Maqdis. Lihatlah yang ada pada hari ini. Bukankah tamadun Islam, Islamic civilization, kerajaan-kerajaan Islam yang lampau, bila mereka mencapai kemuncak kekuasaan, kemuncak pencapaian, apabila tersergamnya istana-istana yang indah, apabila kerajaan Islam mempunyai tentera-tentera Islam yang ramai, apabila mereka hidup dalam keadaan mewah, bersenang lenang, tidakkah pada ketika itu datangnya satu ujian Allah Ta'ala di mana mereka kemudiannya enggan untuk menentang musuh-musuh Allah Ta'ala? Dan itulah yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Kita lihat apabila orang-orang Islam berkuasa, hasil daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kemudiannya mereka bercakaran sesama sendiri, mereka berbalah sesama sendiri, mereka tidak mau lagi berkorban pada jalan Allah Ta'ala, tidak ada lagi keikhlasan dalam diri untuk menegakkan hukum Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mencerai-beraikan mereka sebagaimana yang berlaku kepada Bani Israel. Semua kisah ini adalah sebagai renungan kepada kita agar kita tidak mengikut jejak langkah mereka dan agar kita sentiasa berada dalam keadaan diredai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.